Penyakit diabetes adalah sejenis penyakit kronik di mana gula di dalam darah badan seseorang itu terlalu tinggi. Jadi apabila gula ni tinggi, dia tidak memberi dia akan menyebabkan pankreas tidak dapat bekerja dan akhirnya seseorang itu akan menjadi letih dan berakhir dengan komplikasi. Jadi penyakit diabetes ni dia banyak penyebab dia. Yang pertama sekali faktor keturunan. Kajian telah dibuat apabila kedua-dua ibu bapa ini mengidap diabetes, biasanya lebih kurang 80% daripada anaknya akan mengidap diabetes. Sekiranya tidak diambil langkah-langkah pengawalan di peringkat awal. Dan sekiranya salah seorang daripada ibu ataupun bapa mengidap diabetes, lebih kurang 60% daripada anaknya akan mengidap diabetes. Jadi diabetes ni boleh dibahagi kepada dua bahagian, iaitu diabetes jenis 1 dan diabetes jenis 2. Diabetes jenis 1 ialah di mana seseorang ni mengidap diabetes di peringkat awal, di peringkat kanak-kanak lagi, mungkin berumur belasan tahun dan sehingga dewasa. Dan biasanya jenis 1 ni mereka ni terpaksa mengambil insulin daripada mula-mula kena lagi sehingga sampai bila-bila, sampai akhir hayat mereka terpaksa mengambil suntikan insulin. Ini disebabkan oleh pankreas di dalam badan pesakit ini tidak berfungsi dan tidak boleh mengeluarkan insulin sedikit pun. Jenis yang kedua ialah jenis kita panggil diabetes jenis 2, di mana pankreasnya masih berfungsi mengeluarkan insulin tetapi tidak mencukupi, ataupun insulinnya telah tinggi tetapi disebabkan keadaan kita panggil rintangan insulin resistant, di mana insulinnya tidak berkesan untuk menurunkan paras glukos dalam darah. Jadi itu dua jenis yang biasa. Tetapi di seluruh dunia, terutamanya di Malaysia, didapati jenis 2 ni lebih kurang 90%, 95% berbanding dengan jenis 1. Satu lagi jenis diabetes kita panggil diabetes yang cuma terjadi di kalangan ibu-ibu mengandung ataupun gestational diabetes. Dan bila seseorang itu mengandung, dia mengidap diabetes, dan lebih kurang 30% daripada ibu-ibu yang mengidap GDM ini ataupun diabetes masa mengandung ni akhirnya akan menjadi pengidap diabetes yang betul. Itu adalah di segi jenis-jenis diabetes. Dan kita perlu tahu tanda-tanda seorang tu mengidap diabetes, iaitu biasanya diabetes ini memberi tanda apabila paras gula terlalu tinggi dalam badan. Kalau paras gula ni tidak terlalu tinggi, mungkin seseorang itu tidak ada apa-apa tanda. Tanda yang biasanya ialah kencing ataupun buang air kecil yang terlalu kerap. Kalau malam mungkin sampai 5 hingga 10 kali. Siang hari begitu juga. Jadi kencing ni terlalu kerap. Yang keduanya, apabila air terlalu banyak keluar, dia akan dahaga.
dahaga yang teramat sangat. Yang ketiganya, apabila kencing kerap, bila dia minum air yang banyak, dan dia badannya akan menjadi makin lama makin kurus disebabkan oleh makanan yang dimakan ni tidak memberi tenaga kepada mereka. Dan tanda-tanda lain biasanya ada, kita panggil jangkitan kulat di bahagian-bahagian yang berpeluh, contohnya di celah-celah peha, di kemaluan, itu jangkit kulat-kulat. Dan sebahagian besar daripada pesakit diabetes ini biasanya mereka tak tahu mereka mengidap diabetes, sehinggalah terjadi apa-apa yang teruk pada mereka. Kalau di periksa darah baru mereka tahu. Ramai orang bertanya, sekiranya mereka ni mengidap diabetes, macam mana cara rawatan dan sebagainya. Jadi prinsip rawatannya mudah, kerana kita tahu bahawa diabetes ni disebabkan oleh terlalu banyak kandungan gula di dalam darah, dan ini terjadi disebabkan oleh makan yang terlalu banyak dan makanan yang banyak mengandungi gula. Jadi prinsip rawatan yang pertama ialah kena kawal makan dan juga minum. Okey, jadi apabila kawal makan, dengan sendirinya gulanya akan turun. Jadi yang pertama sekali, kita kena elakkan makanan yang banyak mengandungi gula. Dan makanan yang banyak mengandungi gula tidak semestinya kita masukkan gula dalam makanan, dalam minuman dan sebagainya, dan itu memang tak boleh. Jadi apabila kita nak minum, seboleh-bolehnya kita jangan menggunakan gula. Kalau kita rasa kita nak manis, kita gunalah pemanis asli, apa yang kita panggil stevia. Stevia ni dia manis daripada jenis daun, dan walaupun manis tapi dia tak ada gula, ataupun kandungan kalorinya adalah sifar, kosong. Jadi banyak mana kita taruh pun dia tidak berbahaya. Yang keduanya ialah, biasa kita di Malaysia ni kita makan nasi, dan nasi ni walaupun dia tidak manis tetapi kandungan gulanya adalah tinggi. Jadi ini penting supaya kita kena kurangkan pengambilan nasi apabila kita untuk mengawal diabetes. Selain daripada itu, kita pesakit diabetes ni perlu mengambil ubat yang tertentu, dan sekarang ni terdapat banyak jenis ubat yang boleh diambil untuk mengawal paras gula. Dan ada beberapa faktor lah yang kita boleh memilih ubat-ubat tertentu. Yang pertama sekali ialah keadaan buah pinggang, ataupun ginjal. Jadi apabila ginjal ataupun buah pinggang rosak, setengah ubat ni tak boleh diambil. Contohnya metformin. Kalau paras, kita panggil serum kreatinin, ataupun pinggang mula rosak, iaitu paras kreatinin melebihi 120 mmol per liter, itulah masanya kita tak boleh nak mengambil ubat metformin. Ubat-ubat yang lain, ada setengah ubat makan 2 kali sehari selepas makan, ada yang makan sekali sehari sebelum makan. Jadi ini perlu mendapat nasihat daripada doktor, ubat mana yang sesuai dengan kita. Kalau kita telah makan ubat tertentu telah terlalu lama dan kita dapati paras gula masih tinggi, itulah masanya untuk kita bertukar kepada ubat lain. Jadi, dan penting sekali, jangan kita pandai-pandai pergi dapatkan ubat sendiri di farmasi. Kerana apa? Kerana pemilihan sendiri ubat ni, mungkin ubat tersebut tidak sesuai dengan kita, dan walaupun kita makan ubat, dia tidak menurunkan paras gula. Jadi penting sekali apabila kita mengidap diabetes ataupun kencing manis, kita kena mendapat khidmat nasihat ataupun pandangan daripada doktor. Doktor boleh nasihat kita ubat ni sesuai, ubat ni tidak sesuai. Okey. Dan
banyak ubat yang kita boleh pilih, yang boleh turun dengan cepat dan sebagainya, dan ini perlu kita beri perhatian. Yang kedua, selain daripada ubat, juga penting kerana apabila kita makan ubat, kadang-kadang dia tidak memberi kesan yang kita hendak. Ini disebabkan oleh kita kurang exercise. Kita tidak membuat senaman, kerana senaman ini boleh membantu penyerapan ubat, membantu meningkatkan pengaliran darah dalam badan seorang diabetes. Jadi penting sekali apabila kita mengambil ubat, kita buat exercise. Jadi kalau 3 prinsip itu, iaitu yang pertama sekali, kawal makan dan minum. Yang kedua, ambil ubat-ubat yang tertentu yang mana sesuai dengan kita, dengan penyakit kita. Dan yang ketiganya ialah kita kena buat exercise, senaman. Tak boleh tidak, walau sesibuk mana pun kita perlu buat exercise. Jadi kalau kita guna 3 prinsip ini, insya-Allah diabetes kita akan terkawal dengan baik. Dan di dalam prinsip rawatan juga, kita kena ingat bahawa apabila kita merawat pesakit diabetes ataupun kita ni pesakit diabetes, apabila kita makan ubat, kita kena tahu macam mana cara kita nak tahu bahawa diabetes kita terkawal ataupun tidak. Jadi yang penting sekali, kita perlu memeriksa sendiri paras gula di dalam darah. Jadi setiap orang pesakit diabetes wajib ada glukometer ataupun alat yang digunakan untuk mengukur paras gula. Wajib. Jadi glukometer ni tak mahal. Kalau kita nak banding dengan handphone lagi mahal. Glukometer mungkin harga dia 150 ke 200, 300 ringgit saja sekarang ni. Jadi setiap orang boleh dikatakan, kalau bagi saya wajib untuk ada glukometer. Kenapa? Kerana setiap hari ataupun apabila keadaan-keadaan tertentu, mereka ni boleh memeriksa paras gula di dalam darah. Ini penting untuk mengetahui apa jenis makanan yang kita makan saja naik paras gula, dan kita nak tahu bahawa ubat yang kita makan ni berkesan ataupun tidak. Kerana kalau kita tunggu masa untuk kita pergi ke hospital baru kita nak periksa, bila nak jumpa doktor 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sekali baru nak periksa, ini adalah terlalu. Jadi pesakit kita kalau mengidap diabetes, pentingnya kita sendiri yang memeriksa paras gula. Jadi kita kena ada kita panggil glukometer ataupun alat untuk memeriksa paras gula kita. Jadi dengan ada pemeriksaan ini, kita akan rasa yakin bahawa rawatan ini betul dan kita makan pun baik dan sebagainya. Okey. Ini terutamanya bagi mereka yang mengambil suntikan insulin. Suntikan insulin ini biasa diambil oleh pesakit diabetes dalam 2 keadaan. Kalau pesakit diabetes jenis 1, seperti yang saya katakan, pesakit jenis 1 ni kena mengambil insulin, suntikan insulin daripada mula lagi dia kena, sehinggalah sampai bila-bila. Yang keduanya, insulin ni diambil oleh pesakit diabetes jenis 2, yang mana kawalan ubat ni tidak lagi berkesan, ataupun mereka yang ingin kawalan diabetes, yang ingin paras gula turun dengan baik, memang perlu mengambil suntikan insulin. Ataupun mereka di dalam keadaan ada jangkitan kuman, contohnya kaki berkudis, gangren dan sebagainya, ini perlu suntikan insulin. Jadi insulin ini perlu disuntik dalam keadaan-keadaan yang berbeza. Setengah orang cuma perlu suntik insulin sekali sehari, iaitu sebelum dia tidur, bergantung pada paras gula. Setengah orang perlu suntik 2 kali sehari, sebelum makan pagi sekali, sebelum makan malam sekali. Ataupun kalau masih tidak terkawal, perlu suntik 3 kali sehari ataupun 4 kali sehari. Ataupun setengah orang tu perlu 2 jenis insulin. Jadi ini semua ni bergantung kepada keadaan pesakit tersebut, dan doktor akan menasihatkan bila perlu ambil sekali, bila 2 kali, dan berapa jenis insulin.
Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila kita mengambil suntikan insulin, penting sekali untuk kita belajar cara mana kita nak mengukur paras insulin atau mengukur untuk mengetahui berapa banyak insulin yang perlu kita injek suntik setiap hari. Jadi kita kena belajar dengan doktor macam mana caranya kita nak meningkatkan dos insulin yang kita ambil setiap 3 hari bergantung pada bacaan paras gula di dalam darah. Jadi kalau kita tidak belajar dan kita tak tahu, walaupun kita suntik insulin, kita dapati paras gula tak terkawal. Ini disebabkan oleh kita tidak belajar cara nak mengawal ataupun menambah dos insulin yang kita injek. Jadi ini wajib bagi pesakit-pesakit diabetes. Kalaulah pesakit diabetes ni terlalu tua, uzur, tak boleh nak ambil suntikan sendiri, jadi mereka ni perlu mendapat nasihat daripada saudara mara, pasangan dan sebagainya untuk mengetahui paras insulin yang terbaik. Jadi banyak jenis-jenis insulin yang boleh kita gunakan untuk suntikan untuk mengawal paras gula. Sakit diabetes sering berakhir dengan komplikasi ataupun selepas mereka mengidap diabetes, beberapa tahun selepas itu mereka mula mengidap komplikasi seperti pemandangan yang kabur dan akhirnya mata tak nampak, ataupun mereka berakhir dengan stroke ataupun angin ahmar, punca diabetes, ataupun mendapat serangan jantung, heart attack, disebabkan oleh diabetes yang tidak terkawal. Itu adalah komplikasi yang biasa yang kita tengok bagi pesakit diabetes. Yang paling menyayat sekali ialah apabila mereka mengidap diabetes dan ada jangkitan kuman pada kaki menjadi gangren ataupun jari-jari hitam dan akhirnya merebak kepada kaki dan akhirnya anggota badan ni perlu dipotong. Ini adalah komplikasi yang biasa. Yang sering juga kita lihat sakit diabetes ni berakhir dengan kerosakan buah pinggang. Boleh dikatakan 80% daripada pesakit-pesakit yang menjalani dialisis ataupun yang mencuci buah pinggangnya adalah disebabkan oleh diabetes kencing manis. Dan biasanya berlaku apabila diabetes mereka ni tidak terkawal. Jadi itu penting sekali pesakit diabetes ni sentiasa melihat paras gulanya di dalam keadaan yang terkawal. Dan sebenarnya ada dua perkara yang kita perlu tahu tentang kawalan diabetes. Yang pertama sekali ialah kita panggil paras gula sebelum makan ataupun paras gula semasa berpuasa. Paras gula semasa berpuasa ini kita nak kurang daripada 7 milimol per liter sebelum dia makan. Contohnya kita bangun pagi, periksa gula di dalam badan kita, di jari kita, dan kena paras gulanya kena kurang daripada 7. Ya. Kemudian kalau kita periksa ni selepas makan, katalah dalam 2 jam selepas makan, tu dia kena paras gulanya kena kurang pada 8 milimol per liter. Kalau lebih pada 8 milimol selepas makan ataupun lebih daripada 7 milimol sebelum makan, itu tandanya diabetes tidak terkawal. Cara yang kedua yang lebih tepat lagi ialah dengan mengambil pengukuran darah, kita panggil HbA1c ataupun A1c, dan paras yang kita hendak pada A1c ni adalah 6.5%. Itu adalah paras yang terbaik. Jadi kalau lebih daripada itu, maknanya diabetes kita tidak terkawal. Walaupun kita ambil 3 jenis ubat, 4 jenis ubat, walaupun kita kawal makan kita, ataupun walaupun kita ambil insulin, tetapi kita tengok paras HbA1c ni lebih pada 6.5, itu maknanya belum lagi terkawal. Jadi kita kena ambil langkah tertentu, kena jumpa balik dengan doktor kita
pakar diabetes dan sebagainya untuk melihat kembali sama ada rawatan kita ni tepat ke tak tepat ke, apa ubat yang perlu ditukar ataupun perlu ambil insulin, ataupun orang mana yang dah ambil insulin, apakah kena tambah lagi insulin jenis lain ataupun kena tambah dos dan sebagainya. Jadi banyak faktor-faktornya. Jadi kita sentiasa memeriksa. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau kita tak kawal paras gula sebelum makan ni, kita boleh ambil setiap pagi ya, sebelum makan pagi. Dan HbA1c ni kita periksa setiap 3 bulan. Jadi 3 bulan sekali kita periksa. Di samping tu, kita kena juga memeriksa benda ataupun keadaan tubuh kita, perkara-perkara lain. Contohnya, kita kena periksa paras kolesterol di dalam badan. Kerana sakit diabetes ni biasanya ada juga sebahagian besarnya paras kolesterol yang tinggi. Kita juga perlu memeriksa tahap buah pinggang kita. Kerana apa? Di peringkat awal, buah pinggang ni masih boleh diselamatkan lagi kalau dah ada tanda-tanda nak rosak dan sebagainya. Jadi kena periksa, kita panggil serum creatinine dan blood urea untuk mengetahui paras ataupun tahap buah pinggang kita sama ada masih baik ataupun telah mengalami kerosakan. Di samping itu, kita kena periksa perkara-perkara yang lain seperti periksa jantung dan sebagainya. Jadi penting sekali kita membuat pemeriksaan secara berkala supaya kita tidak berakhir dengan komplikasi yang tidak diingini. Sakit-sakit diabetes yang mengalami keadaan di mana kakinya berkudis ataupun kakinya ada ulcer ataupun gangren ataupun sudah mati jari-jarinya, dia perlu rawatan yang khusus, yang khas. Mengikut pengalaman saya, ini perlu dirawat dengan secepat mungkin. Kerana kalau kita tidak rawat secepat mungkin, bahagian yang gangren ni akan merebak di tempat-tempat lain. Kalaulah pada peringkat awalnya kita kena potong 1-2 batang jari, akhirnya kena potong di satu kaki ataupun paras betis ataupun paras paha. Jadi yang penting sekali, apabila kita dapati jari ataupun bahagian kaki berkudis, kita kena cepat mendapat rawatan. Jadi mengikut pengalaman saya, apa yang kita buat ialah kita menggunakan pelbagai jenis rawatan. Yang pertama sekali, apabila dah ada gangren, yang penting sekali ialah paras gula kena terkawal, betul-betul terkawal. Seperti yang saya katakan, iaitu paras gula sebelum puasa kena kurang pada 7, lepas makan 6 dan lepas makan 8, dan juga HbA1c kena kurang pada 6.5. Jadi macam mana nak mencapai tahap paras gula yang begitu? Kalau peringkat awalnya mungkin cuma mengambil ubat, ni pada masa ini perlu mendapat suntikan insulin. Itu yang pertama. Kalau ubat yang dimakan tu tidak berkesan, perlu tukar ubat. Dan kalau dah banyak jenis ubat yang dimakan masih tidak berkesan, mungkin perlu suntikan insulin. Itu yang pertama. Yang kedua, penting sekali mengambil antibiotik, iaitu ubat untuk mematikan jangkitan kuman pada kaki yang berkudis dan sebagainya. Yang ketiganya, apabila kaki sudah gangren, bahagian yang gangren tu terpaksa dibuang. Dan sama ada kita nak tahu kaki ni gangren ataupun tidak, yang pertamanya kita dapati pengaliran darah sudah berhenti di tempat tersebut dan warna jari ataupun bahagian kaki telah bertukar menjadi hitam. Jadi ini tanda gangren. Dan maksudnya apabila dah jadi gangren ini, bahagian badan tersebut atau sama ada jari, kaki dan sebagainya telah tidak berfungsi dan perlu dibuang secepat mungkin. Dan selepas kita buang ataupun kita potong bahagian tertentu, dan tentunya kalau kita potong dan biar begitu, dia tidak sukar untuk dia pulih. Jadi macam mana kita nak supaya bahagian tersebut pulih dengan segera? Jadi rawatan khas perlu diberikan. Contohnya kita menggunakan rawatan ozon untuk bahagian tersebut. Dan pengalaman saya dengan menggunakan ozon ni, kita dapati
bahagian tersebut ni akan sembuh dengan begitu cepat sekali. Itu penggunaan ozon. Selain daripada itu, kita juga mengguna alatan apa yang kita panggil rawatan anion. Jadi rawatan anion ni cukup baik dan akan memberi kesan yang cukup cepat kepada pemulihan. Bukan saja pemulihan bahagian yang luka ataupun bahagian gangren yang telah dibuang tadi, tetapi juga pemulihan untuk diabetes itu sendiri, untuk kawalan diabetes dan juga kawalan penyakit-penyakit kronik yang lain. Jadi penting sekali untuk kita berubah minda kita untuk melihat semua kemungkinan yang boleh digunakan untuk merawat diabetes dan juga merawat penyakit-penyakit kronik yang lain. Kalau kita menggunakan satu cara saja, mungkin cara yang kita guna tersebut tidak berkesan ataupun mengambil masa yang terlalu lama untuk baik. Jadi kita kena berubah minda, kita kena guna semua jenis cara yang terbaik yang telah disahkan oleh secara saintifik, yang boleh membantu kita untuk merawat penyakit kita, terutamanya sakit diabetes dan juga penyakit-penyakit kronik yang lain.